lawannya lawan ilmu Allah. Mustahil lawan ilmu Allah. Ilmu Allah dikatakan ilmu yang tidak mendului akan dia oleh sabqul jahli. Oleh mendului kejahilan di atas ilmu Allah. Bersalah ilmu kita. Maka ilmu kita nak boleh tahu tu mendului tak kita tu oleh kejahilan dulu. Adapun mengetahui Allah tidak mendului atas dia oleh kejahilan. Deh. Kamu dia kata sininya dan mustahil lawannya lawan ilmu. Mustahil lawan bagi ilmu apa dia? Mustahil bagi ilmu. Iaitu mustahil ataupun lawannya lawan ilmu. Iaitu lawannya lawan bagi ilmu saat itu apa dia? Lawan bagi ilmu saat itu jahlun ialah kejahilan. Makna kata lawan bagi ilmu ialah jahil. Adapun ilmu Allah itu perkara yang wajib di atas Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Maka ilmu Allah di atas jalan meliputi lagi pula di atas jalan kesempurnaan. Di atas jalan melekapi, di atas jalan mengumumi. Tidak sembunyi dan sulit satu pun di atas Allah Ta'ala pada azali ataupun pada ilmu Allah Ta'ala. Maka takluk ilmu dikatakan takluk apa? Tangjizi qadim dah. Orang panggil pelulusan yang bahasa koding, bukan pelulusan yang bahasa baru. Dan ilmu Allah Ta'ala juga ulama panggil ilmu dia tu takluk inkishaf, yakni takluk ternyata. Makna dengan sebab Allah Ta'ala ada ilmu ni ternyata tiap-tiap perkara, tiap-tiap sesuatu tidak ada sulit walaupun satu perkara kalipun. Walaupun duk di patak bombing tu. Patak bombing beribu kilo duk patak bombing tu tahu tak? Makna Tuhan tahu. Sebab ilmu Allah Ta'ala meliputi. Apa mengetahui di sisi Allah? Yakni makna ternyata subah-subi. Tidak ada tersembunyi walaupun satu perkara. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala. Dalil kata Allah Ta'ala berilmu. Mana dalil? Manakah percaya tu nak dalil? Dalil ilmu yang ni percaya kata Tuhan ada ilmu. Tanda kata Tuhan ada ilmu ni. Dan dari ilmu Allah Ta'ala itu yakni percaya kata Allah Ta'ala ada ilmu. Apa dia? Bahawasanya jika ada ia Allah. Jika Allah ada Ta'ala tak ada dah. Jika ada ia Allah Ta'ala jahilun, jahil. Kalau kita gibuh kata Allah Ta'ala jahil, Allah Ta'ala ada sembunyi, di atas Allah Ta'ala ada tersulit. Lagu mana weh? Nescaya tiada ada ia Allah. Kalau Tuhan saat ni tu ada kejahilan, ada susuk di atas Allah, ada sembunyi di atas Allah satu perkara, makna kata ketika ni Allah Ta'ala tidak ada kehendak. Mana kata nescaya tiada ada ia Allah menghendaki. Makna kata apabila Tuhan tak tahu, makna Tuhan tak kehendaki supaya dia tak tahu satu perkara. Kita tak reti hak umuh bab ni. Kalau kita duk kena umuh Europe, makna kita reti dah bab umuh Europe. Kita tahu dah bab umuh Europe. Kalau kita nak umuh semoding, makna kita tubik dah plan pala kita. Kita tahu dah umuh sing baru, moding baru buat macam ni. Tak parak kayu, tak ada kena buat sobat, tak ada kena buat sum Belanda. Maka tak parak. Maka pala kita tahu. Apabila kita tahu, itu adalah kehendak nak buat macam tu. Ramai Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun begitu. Kalau ia tak ada ilmu, kalau ia tak ada mengetahui, kalau tidak ada pengetahuan, bermakna Tuhan saat ni tak ada kehendak. Lepas tu kalau tak ada kehendak di Tuhan mana? Dan iaitu tiada ada ia menghendaki. Kalau Tuhan tak kehendak, mustahil. Yakni tentu dak ia. Deh. Kalau Tuhan tak ada sifat ilmu, bermakna kata Tuhan ketika ni tidak ada kehendak. Apabila Tuhan saat ni tak ada kehendak, bermakna kata Tuhan saat ni tu tak ada ilmu. Ilmu Tuhan tak ada sembunyi, maka ketika tu Tuhan tak ada kehendak. Apabila tak ada kehendak di sisi Allah Ta'ala, itu dikatakan mustahil. Kenapa? Kerana sabik menghendakinya Allah. Sebab apa ditolak kata mustahil? Benda tak boleh jadi, benda tak terima pada akal kita. Kata masa Allah Ta'ala tu tak ada kehendak. Kerana telah dulu dah sifat kehendak ni kita bercara dah. Maka kehendak bagi Allah Ta'ala tentu ada, sabit ada, sungguh ada. Maka nak pergi kata tak ada kehendak tak boleh jadi. Sabit mengkehendaki Allah
Sabit-sabit dengan dalil yang telah lalu. Dalil telah lalu dah. Allah Ta'ala buatkan alam bukan dengan segala, bukan dengan tekeni, bukan dengan gagahi, bukan dengan paksa, bukan dengan hanyut, bukan dengan lalai. Tu dalil bagi terhadap pengkanak. Maka dalil ni sudah sabit, sudah telah lalu. Maka kita kata kanak Tuhan tu tak ada, itu mustahil. Telah lalu dah dalil bagi kanak. Maka sabitlah ilmu. Apabila sabit dalil, dalil ke apa? Dalil bagi kata Tuhan tu ada kanak. Maka ketika tu sabitlah dalil ilmu Allah. Sabit ilmu bagi Allah Ta'ala, sabit. Maka sabitlah ilmu. Sabit ilmu. Dan apabila sabit baginya, bagi Allah Ta'ala ilmu. Apabila sabit bagi Allah, tetap bagi Allah, teguh bagi Allah ilmu, mustahil atahnya atas Allah, mustahil atas Allah. Mustahil ke apa? Mustahil atas Allah. Atas Allah Ta'ala tu jahlun. Apabila sabit bagi Allah berilmu, maka tertuduklah di atas Allah Ta'ala itu ke apa? Jahlun, jahil. Habis kat tu nah. Makna kata di Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu. Maka ilmu Allah Ta'ala mengetahui di atas jalan meliputi, di atas jalan melekapi, di atas jalan mengumumi. Tak ada satu benda pun sulit di atas ilmu Allah Ta'ala. Kalau ada satu perkara yang halus tersulit pada ilmu Allah, bermakna Tuhan tak ada jahil. Maka jahil Allah itu dikata mustahil. Apabila jahil Allah, Allah Ta'ala tidak ada kanak. Dia tak ada kanak Allah, itu mustahil. Mustahil sebab apa? Sebab dalil bagi kata Tuhan kanak telah lalu. Apabila telah lalu, dalil bagi kata Tuhan kanak, maka di situ juga sabitlah ilmu Allah Ta'ala yang nyata-nyata yang terhabis kat tu. Ke-10 daripada sifat apa? Yakni daripada sifat sifat kesempurnaan bagi Allah. Ke-10 hayah. Orang panggil hayatun. Sifat hayah. Dan sifat hayah dia kena tulis ta marbutah sungguh. Dia bukan tulis ta tamim, kena tulis baik ni, tapi tak apalah, kitab tak usah sifat lah. Sungguh kena tulis gini, hayatun, sifat hayah. Dengan ta marbutah. Bukan ta tamim, kita tulis luar, tapi sini kitab boleh jadi dia jatuh masalah tulis saya dia sikit tu. Hayatun, sifat hayah, bukan hayatun dengan ta tamim tu. Artinya, arti bagi hayah. Hayah ni makna apa? Hidup. Apa hidup? Yakni penghidup. Sifat penghidup. Sanusi. Sifat hayah yakni sifat penghidup. Makna kata Tuhan ada sifat penghidup. Iaitu hayah ni, sifat penghidup ni. Apa dia? Sifatun, ialah satu sifat. Satu sifat mana? Yang maujudun, yang diada akan dia. Sifat yang ada ataupun sifat yang bahasa ada, lagi pula sungguh. Kalau sekira-kira Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan hijab pada kita, maka kita boleh tengok sifat hayah Allah Ta'ala. Itu makna sifat yang maujud. Apa sifat yang maujud? Yakni sifat yang bahasa ada lagi sungguh. Bos situ sikit. Sekira kalau Allah Ta'ala buka hijab, maka kita boleh tengoklah ilmu Allah di zat Allah. Lagi pula sifat yang kedua, sifat yang ni, yang sedia. Yang sedia, maknanya yang tidak ada permulaan bagi adanya, supaya tafsir yang telah lalu. Lagi pula sifat yang ni, yang berdiri. Apa yang berdiri? Yang ada lagi sabit pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri, yang ada, yang sungguh pada zat Allah. Sini tukar sikit dengan sifat ilmu. Gampa dia sifat ayat yang mengesahkan. Tu lain sikit daripada sifat ilmu. Sifat ilmu dulu dia kata satu sifat yang maujud, lagi pula yang sedia, lagi pula yang ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Tapi dalam gambar dia sifat hayat itu, sifat ilmu makna kata yang nyata dengan dia. Yang boleh nyata dengan dia, dengan ilmu Allah akan subi, akan segala perkara. Tapi sifat ayat yang tukar sedikit, yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala, bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu. Faham tak ni? Makna mengesah sini, makna sifat hayah, yakni sifat hayah menepati satu syarat bagi nak mengesahkan sifat ma'an yang lain ada di Allah. Apa makna mengesah? Makna mengesah ni makna katanya
Nak ada sifat iradat, ada sifat kudrat, sifat ma'ani yang lain, maka nak sah dan terhati nak sahkan sifat ma'ani yang lain, maka pasti kena ada sifat hayah wa ini. Sifat hayah tika ni menepati serupa dengan syarat. Bukan syarat betul-betul, waidah. Menepati serupa dengan syarat. Syarat kau nak? Syarat nak ada sifat ma'ani yang lain di zat Allah. Jadi makna kata kalau tak ada sifat hayah di Allah, maka tidak sahlah sifat-sifat ma'ani yang lain daripada kudrat, daripada iradat, daripada ilmu. Makna kata nak sah iradat di Allah, nak ada kudrat di Allah, nak ada ilmu di Allah, maka terhenti dan tertunggu di atas sahnya hayat, ataupun di atasnya adanya hayat di Allah. Kalau tak ada hayat, maka tidak adalah kudrat di Allah. Kalau tak ada hayat, tidak adalah iradat. Kita tulis itu apa yang mengesah, yakni menepati syarat bagi nak sah sifat-sifat ma'ani yang lain daripada kudrat iradat. Kalau tak ada sifat hayat, maka tidak sahlah sifat lain. Dah. Gitu. Ada negara luar mak tu dia. Nah, yang mengesah baginya Ta'ala bahawanya apa? Bersifat ia dengan ilmu. Nak sah sifat ilmu, pasti kena ada hayat di Allah. Nak sah sifat kudrat, pasti kena ada hayat di Allah. Kita kita tulis bahasa kita dulu. Apa? Yakni nak sah di atas ada kudrat, maka terhenti di atas ada hayat. Nak sah di atas iradat Allah, ada di zat Tuhan, maka terhenti di atas ada hayat. Maka hayat ini menepati syarat nak mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Gitu. Dan lain daripada ilmu. Apa yang lain daripada ilmu? Daripada segala sifat. Daripada segala sifat-sifat kamalat lah. Dan sifat-sifat ma'ani. Nak mengesah daripada sifat yang lain, daripada sifat ilmu, kudrat, iradat, lagi pula kita kata ilmu, daripada samak, basak dan sifat-sifat yang lain. Nak sah di atas ada sifat yang lain, pasti kena ada sifatnya hayah. Gitu. Dan tiada hidupnya hidup Allah itu, tak ada hidup Allah Ta'ala itu, tiada hidup dengan roh Allah Ta'ala, bukan hidup dengan roh. Tak serupa kita. Kita ni dia panggil ni jasad, luar ni jasad ni. Ni jasad ni. Ni tubuh badan. Maka tubuh badan kita ni Allah Ta'ala suruh malaikat tiup. Tiup masuk di tubuh badan kita, bawah gelembung tiup tu. Bawah gelembung kau besar. Makna dalam bawah gelembung boleh besar, lepas tu bawah gas tu gelembung agak. Bawah gelembung tu yang menayah. Bawah gelembung tu yang menayah sebab ada gas dalam. Tiup kan akan gelembung dah, akan angin sekali dengan gas, maka gelembung tu gelembung dah, jangan duk cocok dengan apa gelembung tu naya. Kamu kata lewat gelembung tak ada angin jadi besar. Supaya juga kita masa kita mau 5 bulan duduk dalam perut ibu kita, maka Allah Ta'ala titah pada malaikat tiup roh. So malaikat tiup roh, tiup pun masuk dalam tubuh badan kita, maka tubuh badan kita pun gerak, pecah. Tangan tak pecah jadi pecah, mata tak kelak jadi kelak, mentah tak bona, mata tak buka jadi buka, mulut kita tak buka jadi buka. Sebab apa? Sebab malaikat tiup roh akan tubuh badan di dalam tubuh badan kita. Sebab tu kita hidup. Maka jasad kita, diri kita hidup dengan roh, tapi Allah Ta'ala hidup dengan roh kan? Orang panggil Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala gagah, Allah Ta'ala berdiri dengan apa? Yakni dengan ada roh ke ada hayat, yakni ada sifat hayat, sifat perhidup, bukan roh. Dia mau kata Tuhan hidup dengan gawai, hidup dengan roh ke hidup dengan hayat, yakni hidup dengan sifat hayat, sifat perhidup. Buat itu. Maka tiada harus iktikad, tak harus kita iktikad. Tak harus kita nak berpegang. Tak harus iktikad bahwasanya ada baginya bagi Allah. Tak harus kita nak pegang. Nak pegang ke mana? Nak pegang ada baginya bagi Allah ruhun. Dah tak boleh kita pegang. Hei, Tuhan hidup ni hidup dengan apa Zaidi? Hidup dengan roh ke hidup dengan hayat? Yakni jawab kata hidup dengan sifat hayat, sifat perhidup. Lepas tu dia mau tanya kita ni hidup dengan apa? Yakni hidup dengan sifat roh, ataupun satu benda yang bernama roh, hak malaikat siup masuk dalam tubuh badan kita ketika kita duduk dalam perut ibu tu masanya 5 bulan. Tapi Allah Ta'ala hidup dengan roh kan? Tak, hidup dengan sifat hayat.
Dan jika royah kata tak harus, tiada harus iktikad puasa ada bagi Allah Ta'ala roh. Dan jika roh yang qadim sekali pun royah pada tiada roh. Dan jika roh, yakni roh Allah yang qadim sekalipun, apa makna sekalipun? Yakni tiada harus sekali-kali kita beriktikad kata Allah Ta'ala ada dengan roh dan hidup dengan roh. Tu makna sekalipun, apa sekalipun? Yakni tiada harus kita beriktikad kata Allah Ta'ala hidup dengan roh. Nah, walau roh tu qadim sekalipun. Dan ia Allah, dan ia hayat, sifat hayat ni. Sifat hayat Allah Ta'ala ni tiada ta'alluq, yakni tiada bertugas, dan tiada bertakluk berjumpa dengan sesuatu, yakni dengan sesuatu daripada mungkin. Yakni bersalah dengan kudrat dulu. Adapun kudrat ia ada bertakluk, ia ada gapo jumu'ah, ia ada bertamak teh. Orang panggil lebih pada ada dia di zat, ia ada bertamak dengan benda mungkin. Nak ijak mungkin, nak ikdamkan mungkin. Tak seperti sifat hayat dah habis kat tu. Dan mustahil lawannya, lawan bagi hayat. Mustahil lawannya lawan hayat, iaitu lawannya lawan hayat ni gapo dia? Lawan bagi hayat ni gapo dia weh? Mati. Nak mati Allah Ta'ala. Mati Tuhan ni dikatakan satu perkara yang mustahil. Mati Tuhan mati esok lusa ni, ataupun lepas dah kita mati sikit lagi Allah Ta'ala mati. Maka mati Allah ni dikatakan mustahil, pada akal kita tak terima. Dan dalil apa lagi? Dalil hayatullahi ta'ala, dalil kata hidup Allah Ta'ala ni. Mana dalil hayatullahi ta'ala? Hayat Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia Allah. Pergi dulu, habis kat tu. Mudah-mudah tu. Jika ada ia Allah mati, tiada kuasa ia Allah. Allah Ta'ala kalau kita gibuh kata Allah Ta'ala tu mati, bermakna kata tu tak ada kuasa apa kita orang mati. Orang mati duk sebing dak pai kita. Ada muslimuk dengan kain putih. Payah boleh gerak tak boleh dah. Dia nak bangun tak boleh dah. Dia nak bangun ambil air tak boleh dah. Bangun nak pergi tu begini tak boleh dah, nak menyaku. Sebab orang mati tak ada kuasa. Sebab tu juga kalau Allah Ta'ala tu tak ada bersifat dengan sifat hayat, bermakna Tuhan tu mati. Maka kalau hayat Allah Ta'ala tidak ada, Allah Ta'ala tu mati, makna Tuhan tidak ada kekuasaan. Dan tiada mengkahnak Tuhan tak ada kanak. Lazim kalau dah dia mati Allah, dia tidak ada ruh dan tidak ada hayat bagi Allah, bermakna Tuhan tidak kuasa. Apabila tidak kuasa, lazim tak ada kuasa, dan tiada menganaki, tak ada menganaki. Dan apabila tidak menganaki dan tiada mengetahui, Allah Ta'ala tak mengetahui ketika tu. Dan iaitu mati Allah. Tidak ada sifat hayat di Allah. Mustahil, yakni perkara yang tertuduh ataupun tak tertentu. Akal kita tak terima, tak masuk akal sama sekali. Kenapa boleh kata mustahil? Kerana telah sabit dimakan itu, dimakan tersebut daripada hayat Allah, daripada kudrat Allah, daripada iradat Allah, ilmu Allah tu. Sabit tak molek, dan telah sabit, kerana telah sabit dimakan itu. Dimakan mana? Dimakan yang tersebut daripada hayat Allah, ilmu Allah, kudrat Allah, iradat Allah ni. Sabit dengan beberapa dalil. Sabit dah dengan beberapa dalil. Dalil mana? Yang telah terdulu. Dalil telah terdulu. Kalau pada kudrat, sabit pada bicara kudrat dulu. Masalah dalil bagi Allah Ta'ala ada sifat perkuasa. Ada sifat kuasa ataupun sifat kudrat, ataupun sifat iradat. Maka sabitlah hayat Allah Ta'ala. Maka sabitlah ketika ni hayat Allah, sifat perhidup Allah. Dan apabila sabit sifat perhidup, sifat hayatnya hayat Allah Ta'ala. Dan apabila sabit yakni tetap dan tegak, hayatnya hayat Allah, mustahil matinya. Mati Allah mustahil. Mati Allah Ta'ala ketika ni mustahil. Mati Allah Ta'ala ketika ni dikatakan perkara yang tak terima pada akal, kata nak sabit benda ni dah. Apabila kita kata, tengok
Mula-mula kita ada cara mari daripada sifat mula-mula kudrat. Kidah, baka. Nah, mula-mula wujud, kidah, baka, mukhalafah. Apa tu mai mukhalafah? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa tu wahdaniyah. Mari pada kudrat Tuhan berkuasa. Ada sifat berkuasa. Ada sifat perkana. Ada sifat gawa. Ada ilmu. Ada sifat pengetahuan. Lepas tu ada sifat hayah. Maka hayah ni dikatakan salah satu sifat yang menepati syarat nak boleh ada sifat-sifat yang lain daripada khasnya sifat ma'ani Allah. Tuhan nak ada kuasa, pasti kena ada hayah. Terhenti di atas ada perhidup Allah Ta'ala. Tengok takdir nah. Tiada kali dah. Apanya makna dah? Tengok molek. Kita ada bercara mari sifat-sifat kamalat Allah setengah daripadanya dah. Tengok. Alai dulu. Sifat hayat, yakni sifat penghidup Allah. Setengah daripada dan sifat-sifat ma'ani. Yang pertama kudrat, yang kedua iradat, yang tiga ilmu. Musannaf Bismillah di dalam kitab Faridatul Faraid. Yang keempat sifat hayat. Tengok. Sifat hayat ni sifatun mawjudatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala tunazzalu bimangzilati syarti. Hak ni kita tengok dalam takrif lain. Ngapa we ingat? Takrif bahasa Arab tu ialah sifatun, ialah satu sifat maujudatun yang diada akan dia lagi sungguh. Sifat kudrat Allah Ta'ala dikatakan sifat yang ada lagi sungguh. Lagi pula azaliyatun bahasa dia kala. Makna tak tidak ada permulaan bagi adanya. Qaimatun bizatihi ta'ala. Yang tiganya ada sifat hayat ni di zat Allah. Kalau Tuhan buka hijab boleh kita tengok sifat hayat Allah. Tapi sifat hayat ni tunazzalu, di menepati, diserupai bimangzilati syarti, menepati supaya syarat. Bukan syarat betul-betul ni. Bukan syarat betul-betul tapi menepati serupa. Menepati tak? Bukan syarat betul-betul. Dah seperti syarat semaya. Seperti syarat semaya ke? Seperti syarat semaya. Nah, kena ada air semaya. Ni orang panggil syarat betul-betul ni. Apabila kita tengok seorang tu semaya, maka lazimlah syarat ia kena ada. Gapo syarat dia? Make air semaya. Maka air semaya tu dikatakan syarat betul-betul bagi make air bagi semaya. Makna kata seorang takbir Allahu Akbar, maka terhenti pasti di seorang tu kena ada wuduk, kena ada air semaya. Itu orang panggil syarat betul-betul. Nak sah semaya, lazim terhenti di atas adanya syarat air semaya. Maka menepati syarat, menepati ni bukan serupa dengan syarat betul-betul serupa syarat mi asmaya. Syarat nak sah jual beli, syarat nak sah jual pasti ainun tahiran. Benda tu cuci, benda tu peseng ain. Maka bagi pula cuci. Kalau ain tu najis serupa jual babi syarat, jawab kata tak sah. Sebab syarat ia tak pakai, maka masyru' ia pun tak pakai. Ni menepati syarat. Bukan syarat betul-betul menepati syarat. Tengok satu. Yang ada pada zat Tuhan sungguh. Kalau Tuhan buka hijab dan dinding, kita boleh lihat akan dia akan sifat hayat. Sifat hidup Allah, sifat hayat perhidup Allah ada di zat Allah, kita boleh tengok. Dua, sedia kalau tidak ada permulaan bagi adanya sifat hayat. Sebab Allah Ta'ala qadim, maka sifat hayat yang ada di Allah Ta'ala pun qadim. Berdiri dan ada dan sabit pada zat Tuhan. Makna kata sifat hayat ni duduk berdiri dan ada pada zat Tuhan. Yang tepat ditepati dan diserupai akan dia dengan syarat. Nak mengesah ada sifat yang lain daripada segala sifat. Khasnya sifat ma'ani. Mana? Daripada kudrat. Seperti kudrat, iradat. Terhenti adanya sifat hayat, baru sah ada sifat yang lain. Makna kata nak ada kudrat, di Allah Ta'ala pasti kena ada hayat. Tuhan nak berkuasa, nak buat langit dan bumi, nak buat mungkin, tak saya buat mungkin, nak ijab mungkin, nak edam mungkin. Terhentinya syarat, menepati sebuah syarat, ialah di Tuhan kena ada sifat hayat. Maka hayat ini menepati serupa dengan syarat, nak gawak, nak mengada dan nak mengesah kata ada kudrat di Tuhan. Hei, Tuhan ada kudrat, terhenti di atas kata Tuhan hayat dah. Tuhan kena ada sifat hayat. Kata Tuhan ada sifat iradat,
terhenti di atas Tuhan, kena ada sifat hayat. Makna kata hayat ni menepati serupa kata syarat bagi nak mengesah ada kudrat, iradah, ilmu sama bahasa di Allah, dan sifat-sifat lain lagi kena terhenti di atas ada hayat ni. Kalau kecek mudah-mudahnya sebuah kereta kena ada enjin. Walaupun podi janguk tayar ada, batesak ada, lagi pula plau pada tapi enjin tak ada, hidup tak kereta dah. Jawab kata tak bergerak, tak boleh pergi. Syarat bagi kereta nak hidup, kena ada enjin. Syarat bagi Allah Ta'ala nak hidup, syarat bagi Allah Ta'ala nak kuasa, syarat bagi Allah Ta'ala nak kandak, Allah Ta'ala kena ada sifat hayatun dah. Baru sah bagi kudrat dan iradat Allah dah. Dan pula sifatul hayat bimanzilati syarti an tusahhiha sifatul ma'ani wa ghairaha. Kerana nak ada sifat kudrat dan iradat dan lain, maka seolah terhenti di atas sifat hayat. Surah Mulk. Bukan syarat betul-betul menepati supaya sebanding ya. Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tak ada supaya dengan syarat. Kita nak pergi panggil syarat di sifat Allah Ta'ala supaya bila satu, dua, tiga, sifat yang satu pujuk, sifat dua kidai. Lepas tu sifat Allah Ta'ala bila dua, tiga. Hai, ini ulama buat supaya mudah kita nak hafal, mudah kita nak mengaji, mudah kita nak susun. Hakikat sifat Allah Ta'ala ada dulu dia kan, wujud, kidai, lepas tu bakar. Gitu kan, hakikatnya bukan begitu. Tapi ulama buat mari atur, buat tertib 1, 2, 3, 4 untuk bagi kita mudah mengaji, mudah hafal. Hakikat ada tak? Tak ada bila. Supaya ni sifat hayat menepati syarat. Syarat betul-betul. Bukan syarat betul-betul menepati ya. Supaya. Maka dalil dan percaya kata hayat itu, jikalau mati ia Tuhan, maka nasja tidak kuasa. Orang mati kuasa. Tuhan pun macam tu. Kalau Tuhan mati tak ada kuasa. Kalau Tuhan mati tak ada kanak. Kalau Tuhan mati tak ada ilmu. Maka semua ni mustahil pada akal. Pada akal kita mustahil kata apa? Kata Allah Ta'ala mati. Allah Ta'ala tak ada sifat hayat. Kerana sabit dalil yang telah dulu dah. Dalil telah sabit ada berlaku sekat tu. Kama dikata, Wallahu a'lam. Buka ni pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ke? Panas sikit ni. Tapi tak apalah, sabar. Boleh pahala banyak ni. Pahala banyak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperanakkan Nabi itu, Nabi kita diperanok di mana? Di Makkah Al-Musyarrafah. Diberanakkan Nabi di Makkah Al-Musyarrafah. Mana Makkah? Yakni bumi Mekah lah. Bumi supaya dengan kawah tu, Rajilah duduk tengah. Lepas tu orang panggil likung tu bukit saja-saja. Orang panggil bumi supaya dengan kawah. Deh, pala ni dah orang dah haji lah ni, pakak pergi haji mati dah retan ni kita mati dah sore pernah. Orang 3 wilayah kita ni mati musim haji ni. Panah lah ngak orang ramai apa itu ni. Maka ada hak mati sore 2 nah. Lah ni orang kita ramai pakak nak haji ramai lah di Mekah sekarang lah ni, berjuta-juta manusia ni pakak duk tunggu nak haji bulan Zulhijjah ni. Ada apa hari lagi ni 12 13 Zulqa'dah, lebih kurang dari sebulan. Pakak tunggu duk haji duk Madinah pun ada. Pakak duk di Madinah seminggu tak usah pergi Madinah dulu pun ada. Lepas tu kau bertolak pergi ke Mekah. Duk Madinah seminggu boleh sagap apa? 40 waktu first Jumaat. Sebab tu orang tua-tua kita pergi duk Mekah dulu, pergi Madinah, duk pergi haji, duk Madinah 10 hari ataupun 7 hari. Nak wi cukup apa? Nak wi cukup 40 waktu dan semaya Jumaat, ambil berkat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Kemudian diperanakkan Nabi, dilahirkan Nabi kita itu di Makkah Al-Musyarrafah. Di Mekah, kota Mekah. Makkah ni bombing supaya dengan kawah. Dah gelang tengah. Makkah Al-Musyarrafah. Dan telah ijma' ulama bahawasa Mekah dan Madinah itu, Mekah Madinah ni semulia-mulia bombing dunia. Tak ada dah Mekah dan Madinah ni. Tak ada dah. Bombing yang paling mulia, bombing yang paling agung, bombing yang paling lebih di sisi Allah. Sebab tu Madinah Mekah dipanggil Al-Haramaini. 2 tanah haram. Faham 2 tanah haram? 2 tanah yang ditegah Allah. Kita duduk dalam bumi Mekah, kita nak pergi tuik kayu ikut orang tak boleh nah. Supaya kita nak pergi tuik kayu tu tak ada apa. Tapi Mekah kita buat tuik, pergi upih kayu, ukur perasa kita, kena bayar deh. Kalau kita pergi tuik kayu dalam tanah Mekah, dalam tanah Madinah, ukur rasa kita. Pasal nak pergi Kara, bunga kambing duduk dalam Madinah. Nak bunga kat Utah duduk dalam Madinah, ikut say, ikut deh. Tak boleh, kena bayar deh. Kalau kita pergi tuik gating kayu seputeng, kena bayar deh 1 ekor kambing.
Ni orang panggil bumi Al-Haramaini. Apa bumi haram? Apa mana haram? Bumi cuci. Nak pergi buat benda maksiat, nak pergi buat benda hak Tuhan larang, tak boleh. Sini orang panggil tempat berganda. Ganda amalan kalau kita semaya Mekah satu rakaat, Allah Ta'ala menepati supaya dengan 100,000 rakaat. Sebab tu kata nak pergi Mekah tu. Satu rakaat di Mekah, kita semaya. Ataupun kita sedekah. Sekau kita, sedihai kita seria. Maka Tuhan menepatinya pahala supaya dengan 100,000 riyal. Kalau kita semaya satu rakaat, Allah Ta'ala menepati kita supaya dengan 100,000 rakaat. Tapi tak niat kita lah. Itu ada sebut di dalam hadis Sahih Bukhari. Dan pula di Madinah pun berganda. Semaya Madinah satu rakaat, semacamnya 1000 rakaat. Kalau kita semaya di Baitul Maqdis, supaya juga 500 rakaat. Itu kita tengok. Ni bumi-bumi yang mulia sekali, yang paling agung sekali di tanah dah. Di dalam muka bumi ni, orang panggil bumi yang paling mulia sekali, Mekah, Madinah. Mekah tempat dilahir, diperanakkan Nabi SAW. Di mana? Di dapat sejarah. Kalau ni waktu mana? Maktabah Makkah Al-Musharrafah. Itulah orang panggil tempat beranak Nabi. Rumah nah, rumah bagi Abu Talib. Nah, iaitu sepupu Nabi Sayyidina Ali. Rumah tu, rumah tak payah maktab dulu tu, situlah rumah tempat Nabi kita. Nah, orang kafir nak igat bunuh Nabi. Rumah pak beranak Nabi tu rumah Abu Talib. Tak payah Masjidul Haram sekarang. Dan telah ijma' bahasanya mana Makkah dan Madinah itu semulia-mulia bumi dunia. Dan telah muafakat. Apa telah muafakat? Telah sepakat. Dah telah sepakatlah oleh Imam Syafi'i dan Hanafi, Imam Hanafi, dan pula Hambali, mazhab Hambali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Sepakat-sepakat atas keadaan Mekah terlebih afdal. Yang ni terlebih comel, terlebih agung, terlebih mulia daripada Madinah. Deh. Jadi ijma' ulama, sebulak sorak, bumi Mekah, bumi Madinah semulia-mulia tanah di muka bumi. Sebabnya Mekah ni dan buat amal berganda. Lepas tu rumah kita jauh ni nak semaya pasar tak boleh. Nak semaya pas subuh tak boleh, orang panggil waktu tahrim ataupun waktu karahah. Pasal tadi kalau kita nak maya sunat, makruh kita semaya. Adapun kita nak qada boleh. Kalau kita tak maya asal lagi pun boleh semaya. Tapi apabila kita sudah maya asal, nak semaya sunat tak boleh. Kenapa? Kerana waktu karahah, waktu tahrim. Kerana di situ berebut-rebut malaikat dan syaitan nak naik ke langit. Tapi tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, boleh kita semaya sokmo-sokmo. Pasal boleh semaya. Duk Mekah nak maya sunat pasar, okey boleh semaya, tak ada makruh. Di Madinah nak semaya pasar pun boleh, nak semaya pas subuh pun boleh. Kenapa syarat kata boleh? Ini kerana nak menggalak-galakkan kita suruh banyakkan ibadat di dalam bumi haram Mekah dan Madinah. Boleh semaya sunat pas subuh, boleh semaya sunat pasar. Sebab suruh banyak ibadat situ tempat berganda. Kemudian duk apa ijma' di antara ulama kata bumi Mekah, bumi Madinah semulia bumi. Patut sepakat pula Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali yang tidur atas keadaan tanah Mekah ni. Keadaan Mekah terlebih afdal daripada Madinah. Bumi Mekah tu lebih afdal daripada bumi Madinah. Tu katanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Patut dan berkata Imam Malik. Suku Imam Malik suku soraya. Ya pak mazhab ni fok debel-debel lakon ni, fok paku bumi lakon ni. Jadi ada orang tanyakan ke Nabi Khaidi. Dia mau tanya ya Nabi Khaidi, siapa dia jadi orang panggil autad bumi, orang panggil autadul ardi. Yani pemaku bumi. Maka Nabi Khaidi jawab tu ni, pak orang ni mukna dak. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Fak ni dikatakan autadul ardi, pemaku bumi. Cuba mu tengok mazhab demo ni ada slow. Di pak tapel terjatuh, naik hilir hulu ada belaka. Kalau mau kita ni kawasan Indonesia, Malaysia dan Puak Syarqi Asia ni golek ke mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke Maghribi kok nu belah lek jatuh nu fak gelak fak dah. Gapo Amerika Tai gapo ni fak ni mazhab ngam Maliki golek ke. Kalau boleh ke Timur Tengah ni mana Turkiya, mana semua Syam ni duk mazhab dengan Hanafi. Lepas tu kalau golek Mekah kok nu nah Syarqi Asia juga duk bermazhab dengan Hambali. Lepas tu 3-4 mazhab ni. Lepas tu Imam Malik kata nak, dan berkata Imam Malik kata
Madinah itu afdal daripada Makkah. Dah. Sebab Imam Malik ia orang Imamul Madinah. Imam Malik ia tak biasa pindah. Sebab tu panggil Imamul Madinah. Ia tak biasa pergi ngaji Iraq, ia tak biasa pergi ngaji Baghdad, ia tak biasa ngaji di Qahirah. Bahkan ia duk ngaji le Madinah ya. Adapun Imam Syafi'i itu pernah ngajinya Madinah, pernah ngajinya Mekah, pernah ngajinya Baghdad, pernah ngaji di Mesir, banyak tempat. Tapi Imam Malik tak pernah. Tapi Imam Malik ya Imamul Madinah. Ia katanya Madinah Nabi telah terlebih afdal daripada Mekah. Kenapa ilat dia? Tengok. Ada pun tanah yang dikuburkan Nabi itu. Tanah yang dikuburkan Nabi. Pak kubur Nabi duk mana? Makbarah Nabi duk Madinah. Kubur Nabi, kubur Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar. Pas tepi tu Umar Siti Aisyah. Tepi lek tu dikata mimbar Nabi. Pas tu Imam Malik kata tanah hak diwak kubur Nabi tu. Tepat tanah tu jasad Nabi, tanah tu badan Nabi ni. Imam Malik katanya, gapo dia? Afdal daripada negara. Apa dia kata? Ada pun tanah yang dikuburkan Nabi itu. Diwak kubur Nabi ni. Afdal, ialah terlebih afdal, terlebih mulia daripada 7 petala langit dan bumi. Deh. Bumi ni 7 lapis naik mana? Lapis tamu, lapis 2, lapis 3. Patah langit tu fak malaikat aja dah. Langit tamu malaikat, langit 2 malaikat, langit 3 malaikat. Di bawah tu gantung bitai-bitai. Lepas tu 7 petala bumi. Bumi tamu, bumi kedua. Lepas tu tupuk tanah Nabi tu. Tanah tu lebih baik daripada 7 petala langit. Lebih baik daripada 7 petala bumi. Tu kata Imam Malik. Lagi pula kata ni, tanah Madinah hak dikuburkan Nabi ni lebih baik daripada 7 petala langit, 7 petala bumi dengan ijma' ulama al-muslimin. Dengan ijma' ulama-ulama muslimin semua, kata tanah sini lah hak paling mulia sekali. Sebab apa tempat tanah Nabi tu mulia dah. Lepas tu kawasan tu dia panggil Raudatun min Riyadil Jannah. Sebab tu lebih tanah mik pada umur Nabi, di kubur Nabi, mari siapa di mimbar Nabi ni orang panggil Raudatun min Riyadil Jannah. Orang panggil satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Tanah tu bukan tanah dunia. Allah Ta'ala ambil tanah bumi di syurga, mari letak di tempat mimbar Nabi, tersiapa di rumah Nabi. Tempat tanah kubur Nabi tu dia panggil tanah syurga. Sebab itulah ijma' ulama muslimin katanya tanah yang diperkuburkan Nabi semulia-mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebab tu di raudah kita masuk doa, kita tak suka. Duk raudah tu puasa seni, puasa tak ada mikir apa, tak ada nak apa dah dunia ni. Tak ada nak dah orang kerja tak puasa dah kerja. Orang berkebun tak puasa nak berkebun dah. Orang buat nego terakib besar-besar tak ada mikir nak mati dah buat amal kata. Kenapa? Bumi tu Allah Taala san dia tu, wak dia tu daripada tanah syurga. Sebab tu selebih-lebih tu. Deh. Dibangkitkan jadi nabi. Dibangkit nabi tu mana? Dibangkit nabi tu jadi nabi pada Bukit Hira. Ataupun Bukit Hira ini Jaban Nur. Tulis dia tu. Bukit Hira mana Bukit Hira? Jaban Nur. Maka gua yang adalah Jaban Nur namanya Hira. Ketikanya talaki dan capak oleh Jibril, royakkan wahyu pada Nabi. Jadi Nabi pada Bukit Hira dengan turun atasnya atas Nabi. Turun ke apa? Turunnya dengan diturung atasnya atas Bukit Hira ni. Turun ke apa dia? Ataupun turunnya diturung atasnya atas Bukit Hira ataupun di atas Nabi. Tak ada apalah dua-dua boleh ke. Diturunkan atasnya atas Bukit Hira Jaban Nur ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni baca ni. Turun satu lelaki-lelaki Jibril turun main langit tu sang dia. Tu suruh ya kita, hei Jibril mun turun langit. Mungkin wahyu ke Muhammad meroyak mak. Jibril ya gijak kaki ya di atas bukit sebab tu lek tu panggil Jabal Jibril. Belah lek ni dia panggil Jaban Nur. Dua bukit ni dekat-dekat ni. Ya zaman dulu Jabal Jibril ni banyak tok-tok kita tapa di Jabal Jibril. Tapi tak banyak orang yang boleh klik. Banyak kan tapa di Bukit Jibril, golek ke buat pada rai. Hilang pakai hilang. Nak tapa di atas Jabal Jibril. Ni Jabal Jibril kita pergi Mekah nampak ni Jabal Jibril betul besar. Ya tak ciapi tahtulah ni. Halik ni Jaban Nur tempat Nabi kita terima ke wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril turun majak dua kaki jah sini. Rupa besar, rupa Jibril asal besar. Tapi mai rupa jumpa dengan Nabi satu orang laki-laki yang jangok pelaga lutut dengan Nabi.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata, faqal, maka kata Nabi, ma ana biqari'in, aku tak pandai baca hisab orang laki-laki. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril pumikkan selimut Nabi tepi tu, selimut Nabi, selimut dia. Baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi nak nyawa tak boleh. Dengan takut, dengan nak baca tak pandai, dengan tak tahu tak gano. Siapa dia laki-laki ni turun daripada langit so dia baca iqra bismi rabbika. Dia tak tahu kata Jibril. Jibril kelimuk dengan kelimuk, Nabi nak nyawa tak boleh, duk dia kokak nyawa tak boleh. Lepas pada tu kelik rumah saat ni tu dah dengan ketar, gegar, takut, pucat. Siti Khadijah tanya, ya Muhammad, apa engkau ni? Limazan jadi lagu nampak demai pun orang kita takut satu kau kelik demai ketar. Lepas tu Muhammad kata, Nabi tak, Zammiluni, selimutlah akan aku sejuk ni, kan? Nabi duk tidur takutnya dengan suara, dengan rupa, suruh baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun mana ni? Turun di Makkahul Mukarramah, iaitu di Jabal Nur, dikatakan bukit enggak Jabal Nur, guanya nama Hira. Nah, lepas tu kita naik tahtu tu dah lebih kurang 2 jam setengah. 2 jam setengah jalan ya ada tanah ada mocok tu ada pak juatan. Lepas turun pula situ nak tangga, pas tepi tu adalah gua Nabi duk tapa situ. Kalau pergi Mekah dah orang muda-muda jalanlah naik tempat Nabi kita bertapa bersuluk nak mencucikan diri daripada kejahilan dan kejahatan fok-fok jahiliah. Pergi Mekah fok muda-muda boleh naik dah tu. Kita nak mai sunat 2 rakaat lagi pula berdoa dengan Allah Taala di Gua Hira dah. Sekat tu dua kamar dia kata wallahu a'lam dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, dan telah meriwayat oleh kami kata Imam Nawawi fi sunani Abi Dawud anil Bara, daripada Bara ibni Azib radhiyallahu anhum, qal berkata ia Bara kata nak dakhaltu ma'a Abi Bakrin, telah masuk aku, kata Bara, aku masuk pergi saat ni ma'a Abi Bakrin, serta Abi Bakar. Aku masuk pergi ke tepi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masuk saat ni tu awwala ma qadimal Madinah, awal bare yang kedatangan ia Bara Al-Madinata, yani Al-Madinatul Munawwarah. Awal kali kedatangan Bara ke Madinah, maka makna apa dia? Awal kedatangan bagi Bara mari masuk ke Madinah, mula-mula sekali pergi berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awal mari kedatangan Bara sani Madinah ni, Faiza, apabila masuk pergi ke Madinah, mula-mula sekali pergi jumpa dengan Abu Bakar. Faiza, maka tiba-tiba, orang panggil izan ketika ni izan fujaiyah. Izan ketika ni nama izan fujaiyah. Faiza Aisyah tu, maka tiba-tiba bermula Siti Aisyah ni, ibnatuhu, anak perempuan bagi Abu Bakar. Tiba-tiba ketika Barak masuk mula kali di dalam Madinah, maka mula-mula sekali jumpa dengan Abu Bakar. Maka apabila masuk Abu Bakar, apabila ketika tu tiba-tiba tengok jumpa dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah ni siapa dia? Ibnatuhu, ialah anak perempuannya, anak perempuan bagi siapa dia? Bagi Siti, bagi Abu Bakar radhiyallahu anha. Tengok kemudian ketika Barak masuk gitu dalam rumah bagi Abu Bakar, maka temu dengan Siti Aisyah, anak bagi Abu Bakar. Hal keadaan Aisyah, halan kauniha, hal keadaan Aisyah ni mutaji'atan, duk menyengai ia, tidur menyengai. Duk menetai menyengai tu orang panggil mutaji'ah, tidur di atas lambung, tidur menyengai. Mutaji'atan hal kauniha, mutaji'atan hal keadaan itu duk menyengai ia Aisyah. Lepas tu duk menyengai apa? Qad asabatha hummah, sesungguh menipu dan mengenai akan Aisyah humma, oleh demi panah. Dah mula-mula Barak saat ni tu masuk mari ke Madinah, awal kali pergi jumpa dengan Abu Bakar. Apabila ketuk-ketuk nak masuk dengan Abu Bakar, tiba-tiba hidup berdepak dengan Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ketika ni anak Abu Bakar, maka mengenai akan dia oleh demi panah. Aisyah duk demi panah. Apabila demi panah, fa'ataha, manyalah,
Fa'ataha, maka datang akan dia, akan Aisyah, Abu Bakrin, oleh ayahandanya Abu Bakar. Napa dok ngeng-ngeng budak-budak kan? Aisyah tika ni umur 7-8 tahun, yang nikah dengan Nabi umur 9 tahun. Tika ni tak ada nikah dengan Nabi, budak lagi 7-8 tahun, dok meraknya manyo dengan ayah dia Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun datang pada Aisyah, faqal, maka berkata ia Abu Bakar berkata nah, kaifa anti, baca itu tu, betapa kalakuan engkau ya anak ya bintihi, anak tinaku. Deh, kaifa anti, betapa kalakuan engkau hi anakku ya bunayyata, ya bunyata. Nah, tengok molek kita tu. Deh, katanya ya bunayyata, hi anak betinaku, betapa kalakuan engkau ni, engkau berasalah mana ni, akademik kau. Nah, lepas tu wa qabbala khaddaha, dan mengkucuklah ia Abu Bakar akan dia, akan Siti Aisyah. Tanya Siti mukuk mana ni umik ni, demik ke tak rak ke? Ayah pun tanya khabar, ya berita dia, maka masuk kucuk pipi bagi Aisyah. Deh, wa rawaina fi kutubit Tirmizi wan Nasa'i wa Ibn Majah bil asanidi as-sahihah, dan meriwayat kami di dalam kitab Tirmizi wan Nasa'i, bab kucuk lagi wa Ibn Majah bil asanidi sahihah, an Safwanin ibni Asal as-sahabi radhiyallahu anhu. Wa Asal dobit baca bi fathil ain, baca fitra bi fathil ain, baca dengan fathah Asal dah. Wa tasydid sin, dan pula tasydid sin, baca nak Asal. Lagi pula al-muhmalataini, patahkan ain dan patahkan sin. Lagi pula hal kaunihima, hal kada'in dan sin ni al-muhmalatai, dihampa akan kedua daripada titik ain. Tak ada baca ring dah, tak ada baca titik atas ain tu dah. Dah sing, kalau titik jadi syeng ni, tak ada titik belakang ain dan sing kan itu. Patu qal, berkatalah ia Safwan ibnu Asal, qala Yahudiyun, berkata Yahudi, li sahibihi, bagi taulan Yahudi. Tengok Yahudi katanya bagi Santana, izhab bina, pergi engkau dengan kita, dengan kami ni, hei kawanku, hei sayangku, ila hazan nabi, pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei kawan dan aku dan kami semua, kita pakat pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Yahudi dan datang kawan-kawan bagi Yahudi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu fasa'alahu, maka menanyalah kedua-duanya Yahudi dan sahibuhu. Yahudi dan sahibuhu tu tanyakan Nabi. Tanya mana tengok? Tanya an tis'i ayatin bayyinatin, daripada 9 ayat yang ternyata. Jadi orang Yahudi yang pergi dengan kawan dia, dengan taulan dia, maka dia tanyakan Nabi daripada 9 ayat. Fazakaral hadis, maka menyebutlah ia Nabi akan hadis, ila qauli, papa kepada perkataan Nabi. Nabi pun sebut hadis, dia siapa kepada sebedanya Nabi tanah. Faqabbalu yadahu wa rijlahu, maka mengkucuklah oleh kamu yadahu, akan tanginya, tangi bagi seorang, wa rijlahu, dan kakinya, kaki seorang. Kalau ayah kita kucuk tangan ayah, kucuk kaki ayah, kucuk tangan mak, kucuk kaki mak. Nabi bersebutkan hadis ni, faqabbalu yadahu wa rijlahu. Patut orang Yahudi dan sahaja, wa qala, dan berkatalah kedua-dua Yahudi dan pula kawan dia, kata nah, nashhadu annaka nabiyyun, kami mengaku dan kami menyaksi dah ya Muhammad hari ni, annaka, bahasa engkau ni nabiyyun, ialah satu orang nabi. Aku menyaksi dah, aku mengaku dah, dan ku tasdik ikrar dengan lidah kata engkau tu nabi. Sekat tu dulu. Kama dikata wallahu alam.